لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب اتقِ برضي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Imam, yang saya hormati pengurusi serta barisan ahli jawatan kuasa surau, begitu juga yang saya hormati ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan keizinan, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, dan lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Sebelum mana kita membincangkan tajuk yang diberikan kepada saya itu, iaitu memperbaiki hati. Satu persoalan yang saya nak tanya kepada ibu-ibu dan ayah-ayah. Malam pertama Ramadan, ibu-ibu, ayah-ayah, ada tak sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Malam pertama Ramadan, satu Ramadan, lepas daripada solat maghrib ataupun sebelumnya kita solat Isya, ada tak tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sujud syukur? Bila mana masuknya satu Ramadan, tandanya ihsannya Allah Subhanahu wa taala, tandanya sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Allah membenarkan kita masuk dalam bulan Ramadan. Maka sebab itu para alim ulama menegaskan kepada kita supaya mana sujud syukur, penandanya terima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai daripada kalangan sahabat-sahabat kita yang tidak kesempayan masuk dalam bulan Ramadan, tetapi daripada kalangan kita, ibu-ibu dan ayah-ayah, Allah masih lagi memberikan kita kebenaran boleh masuk dalam bulan Ramadan. Daripada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, kita pakat-pakat berdoa, Allahumma barikna fi Rajab, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah aku masuknya aku sehingga bertemunya bulan Ramadan. Maka bila mana Allah berkenankan doa kita, Allah makbulkan doa kita, kita dapat masuk dalam bulan Ramadan. Sebab tu para ulama kata, setiap mana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sujudlah syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan takbir Allahu akbar, maka teruslah sujud, berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Terima kasih ya Allah kerana membenarkan aku masuk ya Allah dalam bulan Ramadan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mana nak masuk bulan Ramadan, 6 bulan sebelum tu dah buat dah persediaan nak masuk bulan Ramadan. Kita tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 bulan saja kita buat persediaan. Itu pun ada yang buat persediaan dan ada yang tidak buat persediaan. Bila mana kita duduk dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, itulah persediaan kita nak masuk bulan Ramadan. Sekarang tuan-tuan dah 16 malam 16 Ramadan, dah separuh dah telah pergi meninggalkan kita. Maka kita ada berbaki beberapa hari saja lagi untuk menghabiskan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kalaulah dipanjangkan usia kita, barulah kita akan bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Ramadan tiap tahun akan datang. Cuma kehadiran kita itu, kalau mana Allah tak izinkan kita bertemu Ramadan tahun hadapan, kita pergi dijemput di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah tahun yang terakhir kita duduk dalam bulan Ramadan. Allahu akbar. Takut dah tuan-tuan, takut. Yang cakap takut. Kita kena anggap setiap ibadah, katanya para ulama, setiap ibadah yang kita buat, kita kena anggap inilah ibadah yang terakhir.
Kita solat tarawih tadi, kena anggap inilah solat tarawih aku yang tak akhir. Silap-silap aku tak bertemu dengan subuh keesokan hari. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu bila mana kita angkat takbir Allahu Akbar, sepenuhnya hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan rahmati Allah, kita nak cerita tentang hati. Sebab tu syukur itu berkait dengan hati. Permulaan itu kalau kita bersih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka sentiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada 3 tahap hati kita. Yang pertama, kata yang para ulama, hati yang cukup lemah lembut. Hati yang lembut ini mudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapakah hati yang lembut? Tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang di hadapan saya. Kalaulah hati tuan-tuan tak lembut, tuan-tuan tak datang malam ni. Kalaulah hati tuan-tuan tak lembut, tuan-tuan tak duduk dalam majlis ilmu. Habis-habis tarawih pakat-pakat cabut balik dah. Tetapi tuan-tuan daripada kalangan ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah berikan hati ni, hati yang cukup lembut, hati yang sentiasa ingin mendengar nasihat-nasihat yang akan disampaikan, itu hati yang lembut. Yang kedua, katanya para ulama, hati yang keras. Hati yang keras ni bagaimana? Hati yang ada banyak masalah, tak terima nasihat orang, tak nak duduk dalam majlis ilmu. Apabila dengar saja bunyi alarman azan, dibiarkan begitu saja. Ini hati yang keras. Maka yang ketiganya kata para ulama, iaitu hati yang mati. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini hati yang kita cukup takut, tuan-tuan. Bila mana hati yang mati, langsung dah tak terima, tuan-tuan. Apa yang diajarkan oleh Islam, apa yang diajarkan Nabi SAW, maka tidak dihiraukan sama sekali. Ini hati yang mati. Tetapi kalau 2 hati yang di atas tadi, hati yang lembut dan hati yang keras, hati yang keras ini masih boleh lagi dipulihkan jika betul-betul bersungguh-sungguh dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 kategori hati ni, tuan-tuan. Sebab itu tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan masa yang singkat ni, bagaimana kita nak perbaiki diri kita, bagaimana kita nak bersihkan diri kita. Katanya Al-Imam Ghazali tentang bagaimana kita nak bersihkan hati kita. Yang pertamanya, kembali dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat ni apa maksud bertaubat? Bertaubat ni maksud menyesali apa yang kita buat. Itu bertaubat. Kita buat dosa masa muda-muda dulu, sampailah ni Allah bagi kita kesempatan kembali pada Allah, taubat. Maka taubat apa yang paling afdal? Katanya para ulama, iaitu mana taubat nasuha. Taubat nasuha ni apa? Bertaubatlah bersungguh-sungguh dan berjanjilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku takkan buat lagi lah ya Allah. Itu taubat nasuha. Sebab tu bila mana kita bangun di tengah malam, ambil kesempatan ibu-ibu dan ayah-ayah, kita boleh bangun sahur, kita boleh makan nasi, kita boleh makan kurma waktu sahur. Alangkah ruginya bagaimana seseorang manusia itu bangun sahur tapi tidak dapat melaksanakan solat sunat 2 rakaat. Allahu Akbar. Dia boleh bangun pukul 5:30 pagi semata-mata untuk bersahur saja, tetapi dia tak mampu untuk solat sunat 2 rakaat. Alangkah ruginya hidup dia. Ni bulan Ramadan, bulan kita nak tarbiyah hati kita. Bangun ibu-ibu, ayah-ayah, bangun awal sedikit pukul 5 pagi, sekurang-kurangnya buat solat sunat 2 rakaat. Boleh buat solat sunat tahajud 2 rakaat. Dah habis daripada solat sunat tahajud, buat solat sunat taubat 2 rakaat. Angkat tadah tangan solat dalam keadaan gelap. Sebab tu kalau ingat lagi ketika mana kita sebelum masuk Ramadan, bagaimana kita menceritakan persediaan nak masuk bulan Ramadan. Di dalam rumah kita itu pastikan ada sudut untuk kita beribadah. Kita mungkin tak mampu nak datang awal ke surau, dalam rumah tu kena ada satu sudut untuk beribadah. Kalau mana kita sesuai dalam bilik, sesuaikan dalam bilik. Bagaimana kita nak duduk, nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun saja daripada tidur, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, kadang kejutkan aku bangun lebih awal ya Allah. Ambil wuduk tuan-tuan, bersihkan diri, tukar pakaian yang sempurna, duduk di atas sejadah yang telah kita sediakan. Solat sunat tuan-tuan, menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai daripada solat sunat taubat, lakukanlah solat sunat hajat 2 rakaat. Kalaulah kita mampu, kalau ada masa lagi, maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ambil masa tuan-tuan, bangun lebih awal sebelum mana kita nak bersahur. Orang yang dah bangun awal untuk bersolat sunat tahajud, tuan-tuan, Allah berikan keberkatan. Masa itulah tuan-tuan, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bulan Ramadan, Allah turun di atas muka bumi tuan-tuan, sampai di langit bumi. Nak melihat apa? Nak melihat hamba-hambanya yang bangun di tengah malam untuk beribadah. Sampai di atas bumi tuan-tuan,
malaikat pakat-pakat ni ada di atas muka bumi dalam bulan Ramadan. Dia akan hadirkan rumah ke rumah untuk melihat mana dia umat Nabi SAW yang tengah bangun beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa, ni dah masuk 16 Ramadan. Kita ubahlah tuan-tuan hidup kita ni. Tarbiyahlah hati kita ni untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubatlah bersungguh-sungguh. Ingatlah di atas dosa apa yang kita buat. Sebab tu tuan-tuan, kalau ingat dalam kitab yang kita ada bagi tuan-tuan, Nota Ajar Seorang Mukmin, topik yang pertama yang kita bicarakan iaitu mana? Muhasabah diri kita, tuan-tuan. Diri kita kena muhasabah. Sebab tu tuan-tuan, renunglah sedalam-dalamnya kehidupan kita, tuan-tuan. Sebab tu bila mana saya pimpin solat qiyam mulai, tuan-tuan, dah habis dah qiyam mulai, kita solat dah habis kita berzikir. Sebelum nak berdoa, tuan-tuan, selalu yang saya amalkan di mana-mana, saya kata kita berhenti sekejap, kita muhasabah diri kita. Tutup semua lampu, muhasabah diri kita. Bukan semua muhasabah diri orang lain, muhasabah diri kita. Sebab kita saja yang tahu tentang diri kita. Kita yang tahu tentang kehidupan kita. Kita yang tahu apa dosa yang kita buat. Maka kalau betul-betul dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tunjuk balik, tuan-tuan, dosa yang kita buat. Satu persatu kita akan nampak dosa kita. Masa itulah, tuan-tuan, dalam bulan Ramadan, tolong tuan-tuan menangislah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dah 16 Ramadan ni, tuan-tuan. Berapa kali dah dan berapa hari dah kita telah menitiskan air mata. Berapa kali, tuan-tuan, kita nak menitiskan air mata. Kalau hati yang lembut, bila disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka tuan-tuan, menitislah air mata dia, tuan-tuan. Sebab tu bila mana hati yang lembut dia, tuan-tuan, bila mana dibersihkan hatinya, bila mana kita sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, dan akan rasa riba dalam hati kita, tuan-tuan. Berapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Allah kurniakan nikmat ke atas kita. Allah kurniakan kita kesihatan. Allah kurniakan usia ke atas kita, tuan-tuan. Berapa banyak nikmat yang Allah bagi. Tapi kalau mana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah boleh ambil segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Itu yang pertamanya. Yang kedua ni, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak cucikan hati kita, kita nak bersihkan hati kita, tuan-tuan. Seringkalilah duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Datang, tuan-tuan, majlis ilmu yang dianjurkan. Lebih-lebih lagi di surah ni, tuan-tuan, saya dipahamkan ada majlis ilmu, ada kuliah-kuliah maghribnya, tuan-tuan. Pakat-pakat turun, tuan-tuan. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, hati dia, tuan-tuan, akan sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh dengar apa nasihat yang orang berikan. Dia boleh dengar apa yang benar-benar pengajian yang disampaikan untuk hati dia. Allah sematkan dalam hati dia, tuan-tuan. Sebab tu orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, hatinya semua dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila duduk dalam majlis ilmu, para malaikat mengaminkan. Orang yang seringkali datang majlis ilmu, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Angkat tangan seorang sahabat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bila mana aku datang, ya Rasulullah, setiap kali aku datang majlis ilmu, ya Rasulullah, dosaku semua diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah habis dah dosaku, ya Rasulullah, dosa apa lagi yang akan Allah ampunkan?" Maka katanya Rasulullah, bila mana habis saja dosamu, maka dia akan diampunkan dosa ibu dan ayah kamu. Tuan-tuan, datang majlis ilmu pun mak ayah kita diampunkan dosa kita, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan rahmati Allah, datang majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kenikmatan duduk di dunia ni pun Allah bagi dah taman-taman syurga. Dah bagaimana keindahannya kah alam syurga yang kita duduk ni sekarang ni, tuan-tuan? Bagaimanakah syurga yang hakikat nanti, tuan-tuan? Sebab tu hidup kita ni sentiasa kena duduk dalam berjemaah. Ni kalau kita duduk dalam keadaan berjemaah ni, imam bacakan doa tadi, 2 rakaat imam doa, 2 rakaat imam, 2 rakaat imam baca doa, Allahumma inna nas'aluka wal jannah wa na'udzuka min sakhatika wan nar. Imam depan ni baca dalam bahasa Melayu. Bila baca dalam bahasa Melayu, jemaah kita banyak yang faham. Kalau baca dalam bahasa Arab, imam seorang dia faham. Bila baca dalam bahasa Melayu doa, jemaah baru faham, baru dia angkat tangan sungguh-sungguh. Tapi bila baca bahasa Arab, imam ni baca doa apa, dia ulang banyak kali. Dia tak tahu, tuan-tuan. Dia tak dapat nak menghayati. Sedangkan doa imam tu nak minta apa? Masuk syurga, dijauhkan daripada api neraka.
Allahumma inna ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Ya Allah, ampunkan dosaku. Ya Allah, ampunkan dosa ibu dan ayahku. Ya Allah, ampunkan dosa muslimin muslimat. Tu doa imam duk baca. Ya, kita tak angkat tangan, amin budak kita. Imam duk baca berpuih mula-mula. Sedangkan itulah imam duk minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mana diampunkan dosa-dosa. Ni nak bersih hati. Kalau mana kita tak bersihkan hati kita, tuan-tuan, Allahu Akbar, susahnya kita nak berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sebutir pun zarah duduk dalam hati, adanya titik hitam dalam hati, nescaya tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebelum banyaknya titik hitam dalam hati, bersihlah cepat-cepat, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, perumpamaannya bila mana kita nak menanam sebuah pokok, kita nak menanam pokok bunga, tuan-tuan. Sebelum kita nak nanam pokok bunga itu di sebuah kawasan itu, mesti kawasan kita akan bersihkan, tuan-tuan. Kalau ada lalang-lalang, kita bersihkan lalang-lalang sebelum mana kita nak tanam pokok. Inilah umpamaan seperti mana hati kita, tuan-tuan. Kita nak masukkan Allah dalam hati kita, kita kena bersihkan dulu, tuan-tuan. Sebab tu ikan yang tanpa air akan mati, maka hati pun akan mati jika mana tanpa zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana hati serta berdepan-depan ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, hati serta zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ingat, tuan-tuan, Allah sentiasa bersama dengan kita. Sebab tu bila mana hati ni ada dengan Allah, hati sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mempermudahkan urusan ibadah kita. Sebab tu, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat bila mananya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengoknya wajah bagaimana seseorang itu, Allah permudahkan urusan ibadah seseorang. Allah mempermudahkan urusan bagaimana seseorang itu untuk beribadah. Sebab apa? Allah nak lihat wajah dia. Allah tunggu saja dia datang bertemu dengan kita. Tetapi, tuan-tuan, katanya para ulama, Allah bencinya muka seorang, Allah tak nak tengok muka seseorang apabila Allah memberikan kesukaran untuk dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baru nak beribadah, ada ya. Dia baru nak datang solat berjemaah, ada ya, tuan-tuan. Kawan pula telefon, dia pergi pula kat kawan dia, maka dia tak tunaikan solat berjemaah. Maksudnya apa? Allah tak nak tengok wajah dah. Ini kata para ulama. Tapi ada setengah orang, tuan-tuan, Allah permudahkan usaha dia beribadah. Dia nak pergi solat berjemaah, terus yang boleh pergi, tuan-tuan. Tiap-tiap waktu dia boleh datang ke surau. Ada kuliah, dia boleh duduk dalam majlis ilmu. Allah permudahkan urusan masa dia. Sebab apa? Allah nak lihat wajah dia, tuan-tuan. Itulah pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok hati yang ikhlas. Bila mana beribadah, Allah nak tengok hati yang ikhlas. Kita doakan takbir Allahu Akbar, mestilah dalam keadaan hati yang ikhlas. Kita main ke rumah Allah, hati yang ikhlas. Kita nak buat kebaikan, hati yang ikhlas. Apa pun yang kita buat, mesti kena Allah Ta'ala. Hebatnya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam hati kita berniat benda yang baik pun Allah dah bagi pahala. Contohnya tadi pengurusi ada buat pengumuman tentang ada seorang jemaah kita yang meninggal dunia. Isterinya duduk di hospital dalam keadaan kritikal. Anak-anak ada, tuan-tuan, pakat-pakat duduk rumah nenek dan sebagainya, jadi anak yatim. Kalaulah hati kita yang bersih, hati kita yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, kita dengar pengurusi cerita tadi pun kita dah sedih dah, tuan-tuan. Kita kata, ya Allah, ada dalam kalangan kita orang yang susah, ada dalam kalangan kita orang yang memerlukan pertolongan. Bila hati tergerak betul, kita ada rasa keinginan, aku nak bantulah dia. Kalau boleh aku nak berilah semangat, kita baru terniatnya, Allah dah bagi dah pahala tadi, tuan-tuan. Belum buat lagi, baru niat dia. Sebab tu Allah yang Maha Esa, tuan-tuan. Setiap mana niat perkara yang baik, Allah beri pahala. Tetapi bila mana kita niat benda yang jahat, kita belum lagi kita nak buat, tapi kita niat benda yang jahat, Allah tak bagi dosa bagi kita. Allah tak bagi dosa pada kita selagi mana kita tak buat benda dosa tersebut. Sebab tu, tuan-tuan, dalam hati kita ni banyakkan niat benda-benda yang baik. Niatlah, usahalah, tuan-tuan, nak perbaiki diri kita, nak buat perkara-perkara yang baik. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni, niatlah untuk kita berusaha nak latih diri kita ni nak jadi orang yang lebih baik. Tarbiyah diri kita nak jadi lebih baik. Tarbiyah mata kita nak melihat benda-benda yang baik. Tarbiyah telinga kita nak dengar benda-benda yang baik. Tarbiyahlah mulut kita daripada bercakap benda yang tidak baik, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setengah jam dah, tuan-tuan. Masa yang saya ambil, tuan-tuan mudah
nak ada tadarus dan sebagainya, saya nak akhir malam ni tuan-tuan, tazkirah malam ni saya nak berdoa, nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ramai-ramai nak berdoa tuan-tuan, nak ambil keberkatan malam Ramadan, malam 16 ni tuan-tuan. Kita boleh start dah doa kunut dan sebagainya. Tapi sebelum tu tuan-tuan, saya nak sebut di sini kita solat sunat tarawih sikit tuan-tuan. Setiap kali rakaat solat sunat tarawih, tuan-tuan baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Sekadar itu sudah memadai. Katanya Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat, wahai sahabat, siapa yang membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila? Maka angkat seorang tangan, ana ya Rasulullah, ana yang baca ya Rasulullah. Maka ketika mana kamu baca, Allah buka pintu-pintu langit tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Dengan kalimah tersebut Allah buka pintu-pintu langit. Setiap ibadah kita, doa kita Allah angkat. Jadi setiap kali solat tarawih ni baca doa kita, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Sekadar itu saja. Maka katanya Ibnu Umar, ketika mana aku dengar yang Nabi sebut macam tu, aku tak pernah tinggal lagi lah daripada membaca doa iftitah. Jadi terhormati Allah Subhanahu Wa Taala, ambil kesempatan baca doa iftitah selepas solat sunat tarawih. Yang seterusnya kedua yang tuan-tuan, ikutlah imam sampai selesai solat sunat tarawih, sampai habis witir, jangan balik lagi. Jangan habis 8 rakaat pakat-pakat cabut balik. Sebab apa nak buat witir kat rumah? Dalam bulan Ramadan solat witir hanya ada berjemaah dalam bulan Ramadan saja. Selain dalam bulan Ramadan tak boleh buat solat witir secara berjemaah. Barang siapa yang buat ikut imam sehinggalah selesai, sehingga imam bersurai, maka dapatlah pahala qiyam bulan sepanjang malam. Jadi buat tuan-tuan, habiskan sehingga selesainya imam, habis sampai witir, dapat pahala tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja sebagai akhir buat tazkirah pada malam ini. InsyaAllah diberikan peluang lagi tuan-tuan, diberikan keizinan, InsyaAllah kita akan bertemu dan kita akan berbincang beberapa tajuk lagi yang sesuai dengan bulan Ramadan insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min syarri ma khalaq. Ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih ya Allah, kami duduk dalam bulan Ramadan ini ya Allah, dan separuh dah Ramadan ya Allah, kami telah harungi ya Allah. Ya Allah, biarkan amalan-amalan kami, ibadah kami dalam bulan Ramadan Kau terima ya Allah, dengan satu pun yang Kau tolak ya Allah. Alangkah ruginya hidup kami ya Allah jika ibadah kami ini ditolak oleh Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang kami ketahui ataupun yang kami tidak ketahui ya Allah. Ya Allah, kalau Engkau tidak ampunkan dosa kami ya Allah, siapa lagi yang akan ampunkan dosa kami ya Allah? Maka ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami juga ingin memohon ya Allah, dalam bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini ya Allah, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami yang berada di alam barzakh sana ya Allah. Ya Allah, mereka sedang menunggu doa-doa kami ya Allah. Kadang-kadang kami lupa ya Allah nak doa pada ibu dan ayah kami ya Allah. Pada malam ini ya Allah, kami diberikan kesempatan oleh Engkau ya Allah. Mohon ya Allah, sampaikan doa kami ini kepada ibu dan ayah kami yang sedang tunggu doa kami ini ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah, terangilah kubur mereka ya Allah. Kasihanilah mereka di alam barzakh sana ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan dia kubur mereka ya Allah daripada taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sibuk ya Allah, kadang-kadang kami tak sempat nak ziarah pusara mereka ya Allah. Kami hanya mampu berdoa kepada Engkau terhadap mereka ya Allah. Tolong ya Allah, Kau sampaikanlah ya Allah, salurkanlah doa ini terus kepada mereka ya Allah. Ya Allah, adanya ibu dan ayah kami yang masih hidup ya Allah, sihatkanlah kepada mereka ya Allah. Kasihanilah mereka ya
Allah. Panjangkanlah usia mereka dalam keberkatan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah iman mereka ya Allah, bagi memudahkan urusan ibadah terhadap Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkanlah dosa yang pasangan hidup kami ya Allah. Rahmatilah kehidupan pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, eratkan ukhuwah di antara kami dengan pasangan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa segalanya, seluruhnya anak-anak kami dan cucu kami dan keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka daripada kalangan orang yang saleh dan salihah. Jadikan mereka daripada kalangan penghafaz Al-Quran yang pecinta Al-Quran. Jadikan mereka daripada kalangan alim ulama pada suatu nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, hadirin hadirat yang hadirnya pada malam ini daripada kalangan ibu-ibu dan ayah-ayah yang hadir ya Allah. Rahmatilah kehidupan kami di atas muka bumi ini dan juga di akhirat kelak ya Allah. Andainya daripada kalangan kami ya Allah yang ada mempunyai masalah-masalah tertentu ya Allah, mohon Kau selesaikanlah masalah-masalah kami ya Allah. Adanya daripada kalangan kami yang sedang diuji dengan kesihatan, mohon ya Allah kurniakan kami kesihatan yang baik ya Allah. Ya Allah, adanya daripada kalangan kami yang sedang kesempitan rezeki ya Allah, mohon ya Allah lapangkanlah rezeki kami dan permudahkan urusan rezeki kami ya Allah. Kurniakan kami rezeki yang halal, dijauhkan kami rezeki yang haram ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, di sepanjangnya bulan Ramadan ini ya Allah, terimalah segala amalan-amalan ibadah puasa kami ya Allah. Jangan satu pun yang Kau tolak ya Allah. Adanya ada salah dan silapnya, mohon Kau ampun dan maafkanlah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah. Biarlah yang ada dalam hati kami hanya Engkau ya Allah. Lahlah dalam kami beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, pertemukan kami Ramadan yang akan datang ya Allah. Pertemukan kami dengan Ramadan yang akan datang dan yang akan datang ya Allah. Ya Allah, jangan Kau akhiri kami Ramadan tahun ini saja ya Allah. Ya Allah, kami berterima kasih kepada Engkau kerana membenarkan kami lagi untuk meneruskan ibadah kami kepada Engkau ya Allah. Allahumma a'tim lana bi husnil khatimah wa la ta'tim alaina ya Allah bi su'il khatimah. ربنا تقبل منا دعاءنا ورعاتنا وأعمالنا وصلاتنا وحاجتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواكم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Dan sudah kita wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.